Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini adalah bab 12 pengendalian data. 12.1.2 membina jadual kekerapan. Contoh yang pertama, data berikut menunjukkan bilangan anak dalam setiap keluarga bagi 20 buah keluarga. Organisasikan data itu dengan membina jadual kekerapan. Kita lihat datanya. Okey, data ini ada sifar 1, 2, 3 dan 4. Okey, penyelesaian. Okey, buat dahulu jadual seperti ini. Okey, kolom pertama ini adalah bilangan anak. Okey, bergantung kepada soalan. Soalan ini mengatakan data menunjukkan bilangan anak. Okey, jadi kolom pertama cikgu adalah bilangan anak. Kolom kedua dan ketiga sama untuk soalan-soalan yang lain, iaitu gundalan untuk kedua dan kekerapan untuk kolom ketiga. Okey, sekarang kita lihat dalam jadual ini, bilangan anak yang ada adalah sifar 1, 2, 3 dan 4. Okey, jadi untuk kolom bilangan anak, kita akan tulis sifar 1, 2, 3 dan 4. Okey. Untuk bahagian gundalan, okey, sekarang cikgu akan mula mengira untuk bilangan anak sifar. Okey, waktu mengira, sebut dan palangkan nombor tersebut. Untuk mengelakkan kita mengira dua kali nombor yang sama. Okey, ini cikgu mulakan dengan sifar yang pertama, 1. Okey, kita lihat 2 baris yang sama. Okey, kemudian baru pergi baris berikutnya, 3 dan 4. Okey, tujuannya agar kita tidak melakukan kesilapan. Okey, untuk gundalan kita akan tulis seperti ini. 2, 3, 4. Dan kekerapan kita tulis 4. Okey, untuk nombor 1 pula. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi gundalannya adalah bentuk pagar dan ada palang di sini. Ini adalah gundalan untuk nombor 5 dan untuk kekerapan kita tulis nombor 5. Seterusnya nombor 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi gundalannya 1, 2, 3, 4. Pagar untuk 5 dan tambah 1 menjadi 6. Okey, yang ketiga pula. 1, 2, 3. Okey, jadi jawapan kat sini gundalan dan di sini nombor. Okey, dan yang last kali 4. 1 untuk baris atas dan yang kedua di baris bawah. Okey, jadi sini 2 dan sini kita tulis 2. Okey, kemudian kita jumlahkan. Okey, kesemuanya betul tak? Dengan soalan iaitu datanya 20. Okey, 9, 10, 15, 20. Okey, jadi betul lah kiraan kita 20. Okey, untuk contoh kedua, data berikut menunjukkan saiz kemeja T yang dipakai oleh murid tingkatan 1 cekal. Organisasikan data itu dengan membina jadual kekerapan. Okey, contoh ini adalah latih diri 12.1a nombor 2. Okey, ini adalah datanya, saiz kemeja T. Okey, penyelesaian sama, bina jadual. Untuk kolom yang pertama sekarang adalah saiz kemeja T. Okey, lihat dia punya tajuk ni ya, saiz kemeja
T. Kalau kita lihat saiz kemeja T ni, kita pun dah biasa kan dengan saiz ada S, M, L dan juga XL. Okay, jadi kita boleh susun daripada saiz paling kecil ke besar atau besar ke kecil. Okay, jadi sekarang cikgu tulis sini S, M, L dan juga XL. Okey, dan kita kira untuk S, okey, cikgu nampak ada satu sahaja di sini. Jadi kita tulis gundalannya dan juga kekerapan. Okey, kemudian untuk M, baris pertama 1, 2, 3, 4. Sambung baris kedua 5, 6, 7, 8 dan baris terakhir 9, 10, 11, 12. Okey, kita lihat gundalan untuk nombor 12. Okey, kita ada dua pagar. Pagar pertama 5. Okey, yang kedua 10 dan tambah lagi 2 menjadi 12. Okey, seterusnya L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey. Jadi ada satu pagar untuk 5 dan ditambah 4 menjadi 9. Okey, seterusnya yang terakhir XL 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 sahaja. Jadi kita lukis gundalan satu pagar dan di sini tulis 5. Okey, jadi sekarang berapakah bilangannya semua ni? Okey, kita kira lah. Okey, sebab yang contoh kedua ini tidak diberi bilangannya dekat soalan. Ada 9 lajur dan 3 baris. Jadi 9 dan 3 ada 27 kesemuanya. Okey, kita cek sekarang dekat sini. Okey, 1 tambah 9, 10 tambah 17. Okey, jadi dapat 27 untuk jumlah. Okey. Okey, untuk contoh ketiga, data berikut menunjukkan warna kegemaran bagi 18 orang murid. Organisasikan data itu dengan membina jadual kekerapan. Okey, ini adalah datanya dan penyelesaian cikgu bina jadual kekerapan. Okey, dengan kolom pertama ini adalah warna kegemaran. Okey, dekat sini dah nyatakan jumlah kesemuanya adalah 18. Okey, kita isi dahulu warna kegemaran di bahagian kolom pertama. Ini adalah merah, biru, hijau dan kuning. Okey, sekarang cikgu kira merah. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, jadi 5. 5 sahaja yang bentuk pagar. Yang lain tu satu-satu. Okey, biru pula. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 juga untuk biru. Okey, untuk hijau ada 1, 2, 3, 4. Okey, 4. Dan terakhir sekali kuning. 1, 2, 3, 4 juga. Kat sini 4. Okey, jadi keseluruhan jumlahnya akan menjadi, kita tambahkan dapat 18. Okey, 18 samalah dengan soalan di atas ini. Okey, itu saja penerangan untuk membina jadual kekerapan. 12.1.3 Membina perwakilan data bagi data tak terkumpul. Data boleh diwakilkan dalam bentuk, yang pertama carta palang, kedua carta pie, ketiga graf garis, keempat plot titik dan kelima plot batang dan daun. Okey, untuk video kali ini cikgu akan tunjukkan dahulu cara membina carta palang dan carta pie. Untuk graf garis, plot titik dan juga plot batang dan daun. Okey, bahagian 2 untuk bab ini.
Membina carta palang. Contoh 1, jadual kekerapan berikut menunjukkan aktiviti masa lapang bagi murid tingkatan 1 bakti. Bina satu carta palang untuk mewakili data tersebut dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Okey, ini adalah jadual kekerapan. Okey, palang dalam carta palang boleh dilukis secara mendata atau menegak. Okey, kita lihat dulu langkah-langkah untuk membina carta palang. Yang pertama, lukis paksi pada kertas grid. Okey, yang kedua, tandakan skala yang sesuai dan labelkan paksi. Yang ketiga, lukis palang supaya tingginya sepadan dengan kekerapan data. Okey, kalau kita lihat dekat kekerapan ni, nilai paling tinggi adalah 9. Jadi nanti pastikan 9 ini ada dalam skala. Jadi sesuailah untuk kita lukiskan palangnya. Okey, dan seterusnya tulis tajuk carta palang itu. Langkah membina carta palang. Okey, yang pertama tadi kita kena lukis paksi. Okey, ini untuk menyelesaikan soalan tadi ya. Okey, cikgu nak tunjuk ada dua paksi kat sini. Satu, cikgu akan tunjuk yang bentuk menegak atau mencancang. Yang kedua sebelah sini adalah mendatar atau mengufuk. Setelah kita lukis paksi, okey, kita letak untuk menegak atau mencancang ini, bahagian aktiviti ditulis pada paksi X. Bagi mendata atau mengufuk, bahagian aktiviti ditulis pada paksi Y. Okey, kemudian paksi yang satu lagi, okey, kita letak skala ataupun untuk mewakili kekerapan. Jadi, cikgu tulis dekat sini, cikgu pilih skala 2 kepada 1 unit ya. Okey, sama juga sebelah sini. Okey, pastikan jarak antara skala ini sama besar. Okey, yang sebelah sini pun kesemuanya mesti sama jarak antara selang nombor. Okey, kemudian kita akan lukis palang. Okey, untuk yang pertama, aktiviti membaca adalah 8. Okey, sama juga untuk mendata 8. Okey. Kemudian menonton televisyen 9. Melayari internet 7. Bersenam 6 dan mendengar lagu 4. Okey, itu saja caranya. Okey, untuk lengkapkan lagi kita punya carta palang. Letak tajuk di atas, aktiviti masa lapang. Okey, ini tulis ya, bilangan murid tulis di sini. Untuk mencancang, untuk menegak, bilangan murid tulis di sini. Okey, perkataan aktiviti pun tulis juga. Okey, boleh juga tulis di atas sini. Okey? Okey, itu untuk carta palang. Okey, untuk contoh kedua carta palang, cikgu nak tunjuk carta palang berpasangan. Jadual menunjukkan bilangan cermin mata biasa dan cermin mata gelap yang dijual di 5 buah cawangan kedai dalam tempoh seminggu. Bina satu carta palang yang sesuai untuk mewakili 2 set data tersebut. Okey, ini adalah set datanya, cawangan A sehingga E. Kemudian bilangan jualan cermin mata untuk yang biasa dan juga yang gelap. Okey, kita lihat penyelesaian carta palang berpasangan. Okey, ini data tadi cikgu letak di sini. Okey, langkah pertama kita, okey, cikgu pilih dulu. Cikgu nak pilih yang menegak atau mencancang ya. Okey, jadi cikgu lukis paksi terlebih dahulu. Kemudian cikgu labelkan, okey, dekat sini ada A, B, C, D, E untuk cawangan. Kemudian bahagian yang sebelah sini cikgu memilih untuk tulis bilangan cermin mata. Okey, skalanya cikgu pilih 5, 10, 15, 20. Okey.
Jadi sekarang kita akan lihat, okey, lihat dulu bahagian cermin mata biasa. Yang ini ya. Okey, yang ini biasa. Okey, bermula dengan cawangan A, okey, 7, B, 15, C, 12, D, 20 dan E, 10. Okey, kemudian kita pergi pula kepada bilangan cermin mata gelap. Okey, untuk A ada 5, okey, B 7, C 10, D 11 dan E 5. Okey, untuk carta palang berpasangan kita perlu buat petunjuk. Okey, letak dekat sebelah sini petunjuknya macam ni ya. Hijau untuk biasa dan pink untuk gelap. Okey, kemudian apa lagi yang tinggal? Okey, tajuk. Okey, letak tajuk. Bilangan cermin mata yang dijual. Membina carta pai. Contoh yang ketiga, jadual menunjukkan warna model kereta Alfa yang ditempah oleh pelanggan. Bina satu carta pai untuk mewakilkan data tersebut. Okey, kita lihat jadual ini. Okey, warnanya ada kuning, merah, putih, biru. Di sini ada bilangan keretanya. Okey, kita tengok macam mana langkah-langkah untuk membina carta pai. Okey, langkah pertama, cari sudut setiap sektor. Okey, mencari sudut sektor ni adalah rumusnya kuantiti per jumlah darab 360 darjah. Dan sekiranya ianya diwakili oleh peratus, maka rumus sudut sektor adalah peratusan per 100 darab dengan 360 darjah. Okey, seterusnya langkah kedua, lukis sebuah bulatan bermula dengan satu jejari. Kemudian bina sektor mengikut nilai sudut yang dihitung. Okey, seterusnya labelkan setiap sektor tu. Dan yang terakhir, tulis tajuk carta pai. Jom kita lihat macam mana nak selesaikan soalan ini. Penyelesaian, okey, ini adalah jadual tadi. Cuma cikgu tambah laju pecahan bulatan dan juga sudut sektor. Okey, sekarang ni kita tahu jumlahnya adalah 40. Jadi pecahan bulatan cikgu tulis sebagai, ini adalah 18 per 40. Okey, 10 per 40, 5 per 40 dan 7 per 40. Jadi sudut sektornya kita darab sahaja dengan 360. Okey, 18 per 40 darab dengan 360 darjah. Okey, jadi dapat sini 162. Semua ini kita darab dengan 360. Jadi kat sini cikgu dapat 90 darjah, ini 45 darjah dan yang terakhir ni biru 63 darjah. Okey, salah satu cara kita nak semak sudut kita ni kita kira betul ke tak. Okey, tengok bahagian sini. Tambahkan semuanya. Okey, jadi kalau saya tambah ni memang saya dapat 360 darjah. Okey, kenapa perlu 360 darjah? Sebab 360 darjah ini adalah jumlah satu bulatan. Okey, bulatan sebab apa kaitan dengan bulatan? Sebab carta pai kita bentuk bulat. Okey, langkah seterusnya kita lukis bulatan. Okey, dan dimulakan dengan satu jejari. Tak kisah arah mana. Okey, kemudian menggunakan jangka lukis. Okey, kita ukur tepat. Okey, ukur tepat sudut-sudut ini menggunakan jangka lukis. Okey, sudut pertama 162 darjah. Okey, di sini ya, 162 darjah. Okey, sudut kedua 90 darjah. Okey, tepat di situ. Okey, sudut ketiga 45 darjah. Sini 45 darjah. Dan yang terakhir ini adalah 63 darjah. Okey, bila kita ukur dengan tepat, maka yang terakhir ni tak perlu ukur. Selalunya akan dapat tepat. Okey, seterusnya kita label. Ini adalah kuning, merah, putih dan biru. Dan yang terakhir sekali, tulis tajuk dekat atas carta pai tersebut.
warna tempahan model kereta Alfa. Ini bergantung kepada soalan. Okey, itu sahaja video untuk kali ini. Untuk graf garis, plot titik dan plot batang dan daun, nantikan bahagian 2 untuk bab 12 ini. Sekian, terima kasih.